Nama saya Muhammad Halmi bin Idris, boleh panggil saya Helmi lah. Dan tahun ni saya berumur 35 tahun. Sekarang dan dulu saya masih bekerja sebagai penyelia loji rawatan kumbahan. Dan dalam masa yang sama saya ada buat part timer untuk food rider dengan rider untuk freelance punya lah, hantar barang juga. Dan untuk yang food rider dan delivery rider tu saya dah buat hampir 2 tahun lah, pada 2019. Di usia 35 tahun ni, Alhamdulillah saya dah dikurniakan 3 cahaya mata, seorang isteri. Jadi tanggungan saya cuma itulah. Saya ni seorang yang enjoy kalau saya ride. Jadi saya terfikir, saya nampak masa 2019 tu atas jalan banyak, sama ada yang baju pink ada, baju hijau ada, baju oren masa tu kurang sikit. Jadi saya pun mencuba nasib. 2019 tu saya mencuba nasib, saya register, berjaya lah, saya daftar awal. That's why saya start lah buat. Pada saya, segi pendapatan untuk saya sebagai seorang yang buat part time, cukup lah untuk saya punya apa yang saya hendak tu, cukup. Sebab sekitar satu order kalau kita lengkapkan RM5 ke RM6. Pembayaran untuk Foodpanda masih per order. Sekarang ni ada ikut jarak, dia ada penalti. Kalau hantar lagi jauh, dia ada extra. Kalau hantar kurang, dia potong. Ianya agak berbaloi lah dengan hasil kerja yang perlu kita lakukan. Start 2019 tu saya rasa perkhidmatan penghantaran makanan ni suatu benda yang orang pandang mudah, tapi sebenarnya sangat penting lah. Terutamanya apabila awal 2020 tu kita dilanda dengan wabak COVID-19 kan. Jadi kita ni walaupun hanya penghantar makanan ataupun penghantar saja, dia datang sekali dengan rasa tanggungjawab dan amanah. Keadaan semasa, kebanyakan customer tak boleh nak walk in. Semua kena duduk rumah kan. Kalau tak ada penghantar makanan ni, bisnes pun agak menguncup lah, restricted lah. Jadi dengan adanya food rider ni, sekurang-kurangnya peniaga-peniaga restoran boleh masih bernafas lah. Sebab pengguna pun boleh order melalui food rider. Jadi pada saya benda ni sangat membantulah di waktu-waktu macam ni. Untuk Foodpanda, dia ada sistem dia. Kita tak boleh suka-suka rasa nak buat terus nak buat, tak boleh. Kita kena be ready, maknanya sebelum nak buat tu kita kena ambil jadual. Ni jadual dia ada zoning. Kalau dah ready pun tapi tak ada jadual, tak boleh jalan. And then prepare mental dengan fizikal kita, make sure kita fit. Sebab kita tak nak ada masalah nanti. Dan kemudian motor memang kena sentiasa dalam keadaan baik lah. Benda yang paling penting sebab kita buat food rider ni, handphone kita. Kalau handphone ni bateri habis lah kita. Buat semua dalam sistem. Biasanya waktu yang saya start buat rider ni pukul 6 sampailah pukul 10. Kalau due to MCO, kadang-kadang kalau sebelum ni ada sampai pukul 8 je waktu operasi, sampai pukul 8 lah. Bila kita dalam jadual sedang buat tu, biasanya
rider-rider ni kita akan kumpul satu tempat lah biasanya lah, sebab vendor ni ada banyak dan dia ada spot-spot dia. Saya boleh katakan average satu jam tu 3 order lah average. So kalau saya kerja dalam 3 jam ke 4 jam ke, ada dalam 10 order, 12 order, lebih kurang macam tu lah. Dalam sistem kita, bila order masuk, kita boleh tengok order tu perlu dihantar ke mana. Ada kadang-kadang sistem yang baru ni hantar jauh, lebih jauh, tapi payment dia macam agak tak berbaloi. Ada juga yang hantar terlalu dekat, jadi dia potong daripada base price tu. Base price macam saya biasa ada RM4.50 atau RM5 lah base price. Tapi kalau dekat sangat, nanti dia potong. Kalau jauh sangat, dia tambah tapi sikit. Susah untuk tolak order sebab dia akan effect dia punya ranking. Sebab order kita tak boleh pilih. Okay, kalau seorang rider tu dia reject order tu ataupun dia tolak, dia akan kena penalty. So itu mungkin antara sebab-sebab lah seseorang rider tu berkira-kira untuk ambil order tu. Biasa saya rehat ni kita nak sembahyang lah. Waktu maghrib tu sembahyang dulu, and then rehat lah sekejap, kita take 5 kan? Sebab kadang-kadang kita penat di perjalanan, ataupun kadang-kadang kita penat menunggu. Kita dapat order and then pergi ke vendor belum siap lagi, mungkin order terlalu banyak, jadi kena tunggulah. Tu yang penat dia, kadang bukan penat atas motor, penat menunggu tu. Sepanjang saya buat rider dalam 2 tahun ni, ada beberapa kategori lah masalah tu. Satu masalah tu yang biasa berlaku ni punca daripada sistem tu. Contoh, alamat yang nak dihantar tu salah. Pernah saya sekali tu hantar bukan kat rumah, dia dekat ladang kelapa sawit. Kita dah nasib baik bukan malam. Kalau malam seram juga. Seterusnya dari segi karenah pelanggan lah, ada yang tak puas hati. Contoh dia kata, saya order bahagian drumstick, saya dah bagi tahu orang bahagian drumstick, tapi ni dapat bahagian lain, saya tak nak. Pergi tukar balik. Sebab kita cuma ambil, dan mungkin kita boleh pastikan okey, item ni betul. Kita tak boleh buka pun nak check betul ke bahagian tight ke bahagian drumstick ke yang vendor dah sediakan, sebab dia dah seal cantik. Hujan ni kalau macam saya dah standby lah, memang ada baju hujan. Kalau hujan tu sangat lebat, customer faham lah biasanya. Sebab dia radius yang dekat je. Mungkin sini hujan, sana pun mesti hujan juga. Pelanggan faham. Dia ada delay sikit. Keseronokan tu bila kita hantar barang dan kita dapat lihat riak wajah orang yang menerima barang tu atau makanan tu, terutamanya anak-anak kecil. Dia tak kenal pun kita, tapi dia kenal, tu abang panda dah datang. Jadi benda tu pun dah buat kita rasa happy lah. Itu kebanyakan yang ada anak-anak kecil. Itu pada saya benda yang mahal lah untuk kita dapat. Susah kita nak dapat. Kegembiraan orang tu membuat kita gembira. Pada pendapat saya, kita sebagai pengguna lah, minta tolong kita alert lah, sebab kita dah order, and then dalam sistem pun kita dah tahu pergerakan di mana. Cuma biasanya kadang-kadang masa menunggu di antara rider nak pick up tu, menunggu kat vendor tu. Jadi harapnya kita sebagai customer ni, kita be ready lah. Be ready dengan ketibaan rider tu. Sebab kadang-kadang rider tu dia ada bawa order-order yang lain bersama dia. Dia bukan bawa order kita je. Kadang-kadang dia ada 2 ataupun 3 order lagi penghantaran selepas kita.
Jadi kalau kita dah ready, kita pun dah tahu untuk ambil kita punya pesanan supaya lancar lah. Harapan saya kalau vendor ni pun rasa kalau dia dah overload, terima banyak sangat pesanan masuk pada waktu tu, tolonglah tutup sekejap tab supaya tak ada order-order yang boleh masuk, dan settlekan dulu order-order yang dah banyak, yang dah bertimbun-timbun ni. Last, harapan saya pada rider sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati, kena sentiasa fokus sewaktu penunggangan kita, dan patuh pada peraturan jalan raya lah. Sebab peningkatan kes kemalangan dan kematian pada rider-rider, delivery rider ni sangat tinggi. Semoga kita dapat menambah baiklah mutu kualiti penghantaran makanan dengan lebih selamat. Saya harap kita dapat menghormati masa lah. Masa setiap orang tu sangat berharga. Tak kira lah masa seorang rider ke, masa seorang vendor ke. Kita saling menghormati, insyaAllah segalanya akan berjalan dengan lancar lah. Abang Vroom.